Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Huzaimi bin Syarul Nizam. Nombor pendaftaran saya adalah 16TK17F1997. Saya daripada Politeknik Tunku Sultan Abaya, dan saya belajar dalam kejuruteraan elektronik komputer. Okey, tempat saya berpraktikal, saya ditempatkan di IFAS Studio Kulim. Okey, sebelum saya menceritakan dengan lebih jauh, saya ingin memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemilik IFAS Studio, iaitu Encik Ikram bin Azhar dan staf di atas dunia ajar, serta curahan ilmu yang diberikan selama saya berada kat sini. Okey, saya nak berikan ucapan terima kasih juga kepada pensyarah-pensyarah daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Tunku Sultan Abaya yang banyak membantu saya menyediakan laporan ini. Saya terpulang juga kepada rakan-rakan saya yang membantu, yang menyumbang idea serta pendapat serta doa daripada keluarga. Saya ditugaskan untuk membuat satu video berkaitan laporan akhir saya, apa yang saya buat. Okey, saya akan menceritakan tentang pengenalan tentang organisasi saya, iaitu kedai saya lah. Okey, IFAS Studio Kulim ni, dia terletak di Taman Kempas 3, berdekatan dengan JNT Express Kulim. JNT Express Kulim. Ia dianggap strategik bagi kami yang membaik pulih telefon pintar, kerana kedai kami terletak dekat dengan kawasan strategik di bandar. Sekiranya pelanggan daripada rumah mereka nak pergi ke bandar, maka senanglah untuk melihat ke kedai kami. Sebab selalunya pelanggan nak repair telefon ataupun membuat apa-apa, dia orang akan pergi ke bandar. Dan sekiranya mereka lalu ke bandar, dan kedai kami lah yang dia orang akan nampak dulu, sebab kedai kami betul-betul duduk tengah-tengah kawasan bandar, dan ia adalah satu kawasan yang strategik untuk kami bertapak. Okay, IFAS Studio Kulim ni adalah sebuah kedai yang ditubuhkan pada tahun 2014. Dan sejak saat itu kami IFAS Studio juga telah berkembang pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ni. Pada awal tahun 2016, IFAS Studio juga telah membuka cawangan baru di Kulim, Kedah, yang menjadikan syarikat kami ni lebih pesat lah. Di antaranya pelanggan yang menyokong kedai kami ni kebanyakan dari Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. Tapi yang mostly kebanyakan pada Pulau Pinang, sebab Kulim ni dia dekat dengan Penang. So banyak orang Penang yang datang. Kami telah mendapatkan banyak feedback yang baik, dan kebanyakan adalah positif. Okey, senarai tugasan saya yang saya lakukan adalah saya membuat penukaran LCD pada peranti Android dan iOS. Selain itu, saya juga membuat penukaran bateri pada peranti Android dan iOS juga. Dan saya juga melakukan format software bagi Windows dan iPhone sahaja. Sekiranya Android, itu bukanlah dalam bidang saya untuk format software, tapi boleh juga hantar dekat kami. Itu hanyalah majikan yang membuat. Okey, sebab itu saya juga bertanggungjawab dalam membuat resit setelah penjualan. Dan saya lah yang mengawal sistem niagawan, di mana sistem tu yang kami key in harga jualan dalam sale, dalam sistem tu lah. Okey, selama saya berada di sana, tugasan saya adalah saya ni menyusun aksesori mengikut jenis model peranti telefon bimbit. Kira kalau stok sampai, saya lah yang bertanggungjawab yang susun aksesori tu. Seperti tempered glass, saya susun mengikut jenama dia, macam iPhone C, hanya iPhone C sahaja. Dan sekiranya kalau kabel micro iPhone dengan Type C, saya susun iPhone bagi iPhone saja, Android saja, dan Type C saja. Okey, saya juga bertanggungjawab dalam menghubungi customer yang meninggalkan telefon bimbit untuk membuat pulih
telefon pintar yang memakan masa yang lama, seperti penukaran LCD. Sebab penukaran LCD Android dengan iOS dia tak sama. Sebab sekiranya penukaran LCD pada peranti Android, selalunya kami minta tinggal dekat kami dulu. Sebab peranti Android ni dia menggunakan gam. Dia tak macam iOS segalanya menggunakan skru. So bila menggunakan skru, servis yang kami buat adalah 30 minit. Dan dia berbeza menggunakan gam. Sebab gam perlulah mengambil masa yang lama, dalam sekitar 4 jam. Dan selalunya kalau sekiranya customer hantar dalam pagi, InsyaAllah dalam malam tu boleh siap. Dan sekiranya pelanggan hantar malam, selalunya kami menyuruh mereka datang esok lah. Sebab gam tu perlulah kering. Kalau dia tak kering nanti, sekiranya kita pakai gam yang tak kering, dia ada berpotensi, berkemungkinan bersiko untuk gam tu akan lekang balik. Sekiranya dia tak rapat, bila kita touch, dia tak boleh touch. Okey. Saya juga menukar bateri pada peranti Android dan iOS secara cepat, kerana kami menjadikan servis menukar LCD dan bateri iPhone di depan mata. Hanya mengambil masa 30 minit untuk siap. Ya. Kami di kedai kami membuat satu speciality untuk di mana kalau customer mai, customer tidak perlu menunggu masa yang lama, hanya 30 minit. Kami janjikan 30 minit dan 30 minit akan siap terus. Okey. Seterusnya, saya juga bertanggungjawab dalam memasak LCD pada peranti Android dan memastikan gam yang dilekatkan pada telefon tersebut telah kering. Kegunaan penyepit yang disepitkan pada telefon tersebut adalah untuk merapatkan LCD dengan badan telefon setelah digas secara rapi. Ya. Setelah telefon itu digam, kami menggunakan inisiatif penyepit. Selain penyepit, juga boleh gunakan getah. Tapi penyepit tu lebih sesuai sekiranya bucu tu dia tak melengkung. Sekiranya bucu pada bahagian telefon tu melengkung, kami perlu menggunakan getah, tak boleh menggunakan penyepit. Sebab penyepit tidak boleh menyepit dalam keadaan yang ada lengkungan. Sekiranya kami menyepit bahagian lengkungan, dia takkan rapat. Sebab tu kalau bahagian lengkungan kami menggunakan getah, dan bahagian petak ataupun design yang petak kami menggunakan penyepit untuk merapatkan lagi gam tu dengan badan telefon. Okey. Saya juga menguruskan dalam unboxing telefon pintar yang baru yang ditempuh dari HQ iFixit di setiap alam untuk dijual kepada pelanggan. Dan saya juga sekiranya customer nak order melalui saya pun boleh. Saya datang tempat saya, bayar deposit, dan saya tempah di HQ kami. Dan bila barangan tu sudah sampai di JNT Express, saya akan mengambil barang tu dan saya akan checking dulu, baru saya akan call customer. InsyaAllah. Selalunya penghantaran dalam memakan masa 2-3 hari. Dia bergantung pada penghantaran JNT. Sekiranya JNT melakukan kerja cepat, InsyaAllah dalam 1 hari pun dia boleh sampai dah phone tu. Okey. Saya juga membuat servis format software iPhone mengikut jenis, kerana pengetahuan saya dari iPhone 5 sehingga iPhone 8 Plus, kerana setiap phone berbeza caranya. Ya. Cara nak format iPhone 5 dan iPhone sampai 8 Plus ni dia berbeza. Kalau yang saya tahu, iPhone 5 sampai iPhone 6s Plus, kalau nak format, nak masuk dalam diffuse mode, tekan button volume down dan button home. Sekiranya skrin dah gelap, masuk diffuse, baru tekan lepas button home. Sekiranya iPhone 8 Plus, dia tak menggunakan button home sebab dia menggunakan OS yang berbeza kalau tak silap saya. Caranya, kalau iPhone 8 Plus,
button power button dengan button home. Button volume tak boleh tekan untuk masuk ke diffuse mode. Okey. Okey, masalah pengalaman yang saya hadapi adalah okey, saya akan ceritakan cabaran saya dulu semasa saya berada di IFIS Studio adalah saya kerja dengan mengambil berani risiko yang tinggi, kerana saya ni berdepan dengan harta orang lain. Risiko untuk rosak tu dan tak menjadi tu adalah sangat tinggi sekiranya melakukan sedikit saja kesilapan, seperti silap saiz skru yang berada dekat bahagian terminal ribbon LCD tu. Kalau silap buh skru, silap saiz skru, LCD tidak akan rapat dengan body. So bila tak rapat, dia tak boleh touch. Okey. Dan risiko yang lain adalah yang sepanjang saya berada di sana adalah fingerprint. Okey. Dia punya terminal fingerprint tu memang kecil sangat dan dia betul-betul melekat dekat LCD. So nak buka dia memang sangat rumit sebab benda tu mudah putus. So kalau kita cungkil, silap cungkil nampak kira terkoyak ribbon, kira dah tak function dah. So itu adalah salah satu risiko sebab fingerprint memang sangat-sangat mahal, dan sekiranya tukar LCD yang baru, menukar LCD baru dan home button yang baru, fingerprint tak boleh pakai. So fingerprint adalah salah satu benda yang penting dan sangat berisiko yang tinggi. Okey. Seterusnya, saya perlu memahirkan diri saya secara cekap, kerana sekiranya tidak cekap, kemungkinan untuk memulih telefon tidak akan menjadi, kerana perlu ada kamera yang betul-betul cekap. Okey. Nak buat telefon ni dia kena cekap. Kalau tak cekap, nanti kita buat tu kira macam tak menjadi. Kira buat macam tukar LCD pun salah, tak cekap, nak bubuh kamera pun tak betul. Kalau silap yang tu, kadang-kadang dia akan kalau silap buh kamera belakang tu, dia kemungkinan nak tak function dekat kamera depan sekali, sebab kamera belakang dan kamera depan dia bertouch Sekiranya silap pasang, dia akan, bila dia salah touch, dia akan rosak yang lain juga. So kena cekap, memang kena cekap. Okey. Seterusnya, perlu berkeyakinan tinggi, kerana di kedai kami menyediakan servis face to face. Pelanggan akan melihat kami melakukan kerja di depan mata. Sekiranya kita tak yakin, pelanggan akan dia ragu-ragu dengan servis yang disediakan oleh kami. Sebab kalau kita buat kita tak yakin, orang tengok kita macam was-was, kira dia orang akan ragu-ragu dan akan bertanya, abang betul ke buat macam ni kan? Okey. Sebenarnya pelanggan yang peka, dia akan lihat apa yang kita buat. Dia akan tanya kenapa lepas kita buat, dan sekiranya tak menjadi, dia akan tanya kenapa dia sebelum ni dia datang tak macam ni, bila sampai dekat kami dia datang macam ni. Okey. Yang tu kita perlu yakin apa yang kita buat tu, kita yakin dia boleh. InsyaAllah dia boleh. Okey, sepanjang masalah yang saya hadapi di IFIS Studio Kulim adalah saya nak kata kebanyakan pun tak, segelintir. Okey, segelintir pelanggan datang menyatakan berlakunya kerosakan yang bukannya daripada kami. Sebab pernah sekali satu pelanggan tu dia datang untuk repair LCD, untuk membuat penukaran LCD. Selepas saya memasang dengan cara yang betul dan saya test, ada satu bahagian di mana pada fingerprint tidak boleh dipakai. Sebab datang kepada kami tidak tahu keadaan tu macam mana, sebab customer hanya memberitahu ingin menukarkan LCD saja. Sebab sebelum kami
kami nak test LCD tu pun tak boleh sebab dia gelap. Memang nak test fingerprint pun tak boleh. So kami tak tahu apa rosak. So bila dia tukar dengan kami test semua okey, dan tiba-tiba dia kata fingerprint dia tak boleh pakai. Sebelum ni boleh pakai, dan bila hantar kami tak boleh pakai. So ada segelintir yang macam tu. So kami tak boleh buat apa-apa sebab itu bukan masalah yang datang dari kami. Okey, masalah yang kedua pula, masa kami order iPhone daripada HQ kami terlalu lama kerana kami menggunakan perantaran JNT Express. Kebanyakan pelanggan dia komplain kenapa dia order phone lama sangat, seminggu, 2 minggu tak sampai-sampai. Dia dia kata kami macam order dekat Lazada apa semua. Kadang-kadang kami dah apa order awal lah, dan HQ kami telah post awal juga. Cuma perantaran JNT tu kadang-kadang pernah terjadi barang hilang. Itu yang melambatkan kami itu yang melambatkan perantaran tu berlaku. Seterusnya masalah saya adalah saya masih juga tak cekap dalam membuka dan membuat pulih iPhone 7 kat atas. Saya ni hanya tahu membuat pulih iPhone 5 sehingga iPhone CS Plus saja. Sekiranya nak membuat penukaran LCD bateri, perlu meninggalkan telefon pelanggan terlebih dahulu. Saya hanya pandai buat sekarang. Saya hanya cekap daripada iPhone 5 sehingga iPhone CS Plus. Sebab iPhone 5 dan CS Plus memang dia tak sama cara buka. Cuma pengetahuan saya sampai situ saja sebab staff lama saya menukai ilmu sampai situ saja. Untuk iPhone 7 ke atas saya tidak masih cekap kerana cara buka dia pun dah berbeza, banyak beza dengan iPhone yang bawah. Dia tak sama macam Android, dan cara buka dia lebih rumit daripada Android. Sekiranya Android, saya ada segelintir yang saya tahu untuk membuat penukaran LCD boleh, bateri pun boleh. Dan seterusnya saya terpaksa belajar repairing phone Android dari YouTube kerana peranti jenis Android mempunyai bermacam jenis dan cara buka tidak sama. Saya kebanyakan phone Android yang saya pernah buat, kebanyakan saya mengambil sumber pada YouTube. Sebab Android sekarang dia orang buat keluar phone yang baru, model baru. So bila customer datang nak tukar LCD, nak tukar bateri, saya perlu study terlebih dahulu, terpaksa study. Dan walaupun datang dalam keadaan kita tak tahu nak buat phone tu, saya study terlebih dahulu dan saya cuba buat dengan mengambil risiko lah. Sebab selalunya apa yang kita tengok kat YouTube dan apa yang kita aplikasikan semasa kita buat tu tak sama, tak menjadi. Sebab ada segelintir pelanggan kami, dia datang kat saya, dia cakap, bang, saya beli LCD ni dekat Shopee, tapi saya pasang ni kenapa tak menjadi. Bila saya cek balik, terminal pin dia pasang salah. Dia punya ribbon LCD pada kamera tu dah tercabut. Sebab dia orang tengok YouTube, tapi cara pemasangan salah. So dia memulakan pengalaman dan masa yang lama untuk training nak repair phone. So tak semua apa yang kita tengok kat YouTube tu boleh ikut. Dia ada cara berbeza. Macam kalau dekat YouTube, kalau kita tengok cara membuka fingerprint untuk Android adalah berbeza daripada saya buka. Di mana bila saya buka, yang diajar oleh staff yang saya rasa tak ajak dekat mana-mana, ada sangat mudah untuk mencabut terminal dia. Jika dekat YouTube, dia berkemungkinan pin tu kalau kita tak cabut secara berhati-hati, dia akan putus. Itu yang membuatkan kerisauan kepada saya risau kepada pengguna yang berani membuat sendiri, sebab ia sangat-sangatlah berisiko. Sekiranya fingerprint tu tak boleh pakai, memang maka foto tak dilengkapi dengan sistem perlindungan. Sekiranya kalau hilang, memang tak jumpa dah lah, susah lah kalau tak ada fingerprint lah. Pengalaman saya semasa berada di FAIS Studio adalah saya dapat menimba ilmu yang baru tentang teknologi, dan saya juga belajar tentang membuat pulih peranti telefon bimbit. Bahawa sekarang
saya ada banyak juga ilmu pengetahuan pasal repair telefon, dan insyaAllah boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya, insyaAllah. Sebab bila kita lihat ke arah bidang telefon bimbit ni, kita akan dapat tahu yang di mana teknologi pada zaman sekarang ni ramai orang pakai. So permintaan untuk repairing adalah sangat tinggi, dan itu adalah sangat bagus untuk zaman sekarang. Kalau nak buat side income, insyaAllah dalam kaedah kita berkecimpung dalam bidang teknologi seperti telefon bimbit. Okay. Seterusnya saya juga dapat mengetahui harga asal daripada supplier, di mana ianya lagi murah daripada harga asal, di mana orang awam tidak tahu tentang perkara tersebut. Okay. Itu adalah salah satu kelebihan sekiranya kita kerja di tempat mana-mana. Contohnya seperti saya kerja di IFI Studio, dan saya tahu harga asalnya dan modalnya berapa banyak. Dan insyaAllah sekiranya diberikan rezeki, saya akan memulakan bisnes sendiri. Seterusnya saya juga dapat belajar format software dengan menggunakan iTunes, tapi hanya menggunakan iOS saja. Itu adalah salah satu pembelajaran di mana tak dapat dekat luar. Itu adalah pengalaman saya. Dengan hanya menggunakan iTunes, saya boleh membina pendapatan daripada RM30 sampai 50 dalam satu hari. Seterusnya saya juga dapat belajar untuk membuat duit dengan modal yang kecil. Sebenarnya dalam orang kata memberi servis bidang telefon ni, sebenarnya menggunakan modal yang kecil saja, tapi yang mahal tu adalah kemahiran. Kemahiran yang paling mahal. Kesimpulannya adalah secara keseluruhannya, latihan industri yang dijalankan oleh pelajar semester akhir adalah sangat guna, terutama untuk diri saya sendiri. Dengan latihan industri, ia akan menjadi platform bagi saya untuk mengetahui dunia sebenar pekerja. Di samping itu, pengetahuan yang diperoleh semasa kelas di politeknik yang digunakan sepenuhnya di dalam dunia pekerjaan. Persekitaran di politeknik dan apabila menjalani latihan praktikal adalah sama sekali berbeza. Dia tak sama macam kita belajar dengan bekerja, memang berbeza dari segi masa dan komitmen. Selain itu, pada cara untuk komunikasi dengan orang luar, gaya lebih matang komunikasi adalah sesuatu yang saya belajar untuk meningkatkan kemahiran komunikasi saya. Seperti saya nak deal dengan customer, cara komunikasi saya itu telah meningkatkan lagi kemahiran saya. Oleh itu, bagi saya ni latihan ini adalah sangat baik, yang perlu diteruskan untuk menghasilkan graduan yang berkualiti, lebih konsisten, sesuai dengan misi kerajaan dalam melahirkan profesi yang dinamik. Seterusnya saya akan menunjukkan buku log saya pada selepas video ni. Leksi saya semasa saya berada di IFI Studio. Ini adalah pada hari pertama saya bekerja, di mana saya menggunakan diri belajar, dan saya membuat perhatian, dan saya mula dengan customer menghantar saya format laptop ke Windows 7 dan menggunakan Windows installment menggunakan pendrive. Saya belajar membuat penekaran LCD untuk iPhone CS, di mana kat kedai tu hanya ada satu saja, dan inilah menjadi saya punya model dan tempat latihan saya untuk saya membuka telefon dengan bercakap. Ini penekaran bateri. Ini boleh perhatian Android. Ini saya belajar membuka LCD iPhone 6.
Ini bateri iPhone. Okay. Ini LCD iPhone 5S. Ini pengadaan LCD bateri iPhone 6 Plus. Dia gambar ada sikit dia sebab kebanyakan yang saya buat ni kebanyakan face to face. So saya tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengambil gambar kerana kami menjadikan survey 30 minit. So saya menggunakan masa 30 minit tu cukup-cukup untuk repairing phone. So kebanyakan gambar sekiranya iPhone saya tidak mempunyai banyak. Okay. Ni LCD Novo 3i. LCD Oppo A35 yang di mana kami menukar. Ni saya buat APID. Ni charging port Samsung. Ni format window. Okey. Yang ni menukar LCD iPhone 6 di mana walaupun dia retak seribu macam ni, tapi kami boleh restorekan balik dalam keadaan yang baru. Okey. Okey, yang ni Samsung Galaxy J3 penukaran LCD. Dan ni saya COD barang kepada customer yang berada di Nibong Tebal. Okey. Ni saya membuat penukaran LCD Huawei Novo 2 Lite. Okey. Ni saya format software iOS menggunakan iTunes yang tadi saya cakap tu. Membuat review mode dan masuk ke dalam iTunes, dan bila dia siap ia memakan masa 2-3 jam bergantung pada iOS. Okey. Ini penukaran bateri. Okey, ni penukaran iPhone LCD iPhone 6 di mana walaupun dia retak kami tak boleh selesaikan dengan menukarkan LCD yang baru dan boleh digunakan walaupun retak. Ini adalah penukaran bateri iPhone 6 di mana walaupun dia kembung ni bukan rosak LCD tau, dia sebab bateri. Nak tahu, kita test dulu LCD. Kalau LCD tu menyala, bermaksud bateri ada problem. Sebab bila kami buka tu, bateri dia sudah kembung. So kami menukarkan bateri dan boleh dipakai. Okey. Ni penukaran LCD Vivo, LCD Samsung J2, pelanggan yang sama. Okey. Ni kami menukar saya membuat penukaran iPhone 6 di mana menukarkan komponen lama ke LCD yang baru. So gambar tak banyak sebab saya membuat survey face to face. Okay. Ni gambar pelanggan yang telah mengambil phone yang telah saya repair. Okay. Ya, ini adalah format software lagi untuk iPhone 7 Plus, 8 Plus, 8 Plus. Okay. Untuk masukkan dalam review mode. Caranya adalah berbeza home button dengan power button dengan home button. Tak menggunakan volume. Untuk masukkan ke dalam review mode untuk detect ke dalam iTunes. Ini penukaran iPhone X. Ini yang dilakukan oleh majikan. Saya cuma ambil isi sikit saja pengalaman. Okay. Ini saya unboxing iPhone X untuk mempromosikan kepada pelanggan. Okay. Ini adalah penukaran LCD Vivo V5. Okay. Ini pula adalah iPhone 5 battery replacement, di mana setelah kami tukar, keadaan baterinya telah rapat sebenarnya kerana menggunakan bateri yang baru. Okay. Ini adalah membuat penukaran LCD iPhone 6 Plus dengan memindahkan komponen yang berada di dalam LCD yang lama ke LCD yang baru, dan kami test. Bila boleh, kami call customer terus. Okay. Ini adalah format software untuk iOS. Bila masuk je ke dalam iTunes, memang wajib untuk update dulu ke iOS yang latest, iaitu 13.3.3. Sekarang 13.3.4 yang update yang terbaru lah. Masa yang ni yang paling latest 13.3.3. Okay. Dan dia bergantung pada iOS. Sekiranya iOS tu lebih lama lah masa yang diambil. Okay. Ini saya checking laptop untuk dijual kepada pelanggan. Saya check dia punya nombor model, prosesor, RAM, system type. Okay. Ini adalah membagi button power Samsung. Okay. Saya customkan dia. Saya buat ni selama 4 jam.
menggunakan YouTube. Tak, YouTube tak ada, cuma inisiatif sendiri. Saya kreatif. Saya buat selama 4 jam. Okay. Okay, ni saya membuat pulih LCD yang lekang. Sebab tu saya cakap, bila gam tu tak kering, kemungkinan tinggi dan risiko tinggi LCD akan lekang adalah sangat tinggi. Bila dia lekang, bentuk dia akan keluar tu skrin dia macam ni. Okay, ni kami telah tembak gam balik, so dia akan dapat bentuk asal. Okay, nampak gam tak getah sebab hujungnya melengkung. Ini okay, ini adalah Huawei Nova 3i. Ni adalah step-step dia. Okay, ini adalah salah satu yang saya sempat ambil kerana pelanggan ni dia meninggalkan phone, so saya mempunyai masa yang banyak untuk saya mengambil apa yang saya buat. Okay, ini saya format software macam biasa, masuk update dulu. Okay, baru extracting software. Okay, bila dia siap, hubungi pelanggan. Okay, ni saya memberitahu tadi susun aksesori, di mana bahagian kabel atas iPhone, Type-C, Android. Okay, ini pun sama. Ni iPhone untuk tempered glass full. Ini yang bersaiz 10D. Okay, diikuti dengan tempered biasa. Okay, dan seterusnya tempered Android. Saya susun mengikut model. Okay, ini saya melakukan pertukaran bateri. Sebenarnya ni bukan pertukaran bateri, ni LCD. Sebab masa saya check itu, bateri dia okey, walaupun pada battery health dia 70 lebih. So LCD dia ni agak bengkok, so saya perlu menukar yang baru. Sebab besi belakang ni dia datang satu set dan pelanggan bersetuju untuk menukarkan yang baru. Okay, ini adalah penukaran LCD iPhone 6 secara face to face. So saya tidak mempunyai banyak gambar, so saya hanya mampu ambil gambar mereka secara bila dah siap. Sebab face to face hanya memerlukan 30 minit saja. Okay, ni saya mengambil pin kecil, custom lagi. Power button, tadi volume, ni power button pun sama, meletakkan pin kecil custom, yang pin kecil. Okay, ni saya tekankan bateri. Yang ni perlu membuka skru dulu menggunakan screwdriver 2.0mm, sebab skru dalam cabut, baru kita replace yang baru. Sebab yang ni model lama kita cabut, bukan bateri tanam. Kalau bateri tanam dia agak sukar. Okay, ini saya unboxing iPhone XS Max dengan 11 Pro Max untuk dijual kepada customer. Okay, okay, ni penukaran LCD iPhone 6 Plus, di mana saya juga melakukan penukaran secara face to face. Okay, phone telah siap, customer telah check dan segalanya telah okey. Okay, yang ni penukaran SSD. Yang ni upah pasang saja. Saya mengambil masa 10 minit saja nak buat penukaran SSD. Okay, ni saya unboxing iPhone 11 Pro untuk dipost kepada pelanggan. Okay, ni saya membuat promosi iPhone X dengan saya snap gambar, hantar gambar dekat majikan, dan majikan post di FB dan di IG dan WhatsApp. FB pun ada. Okay, ni saya format software. Ni Mac OS Lion punya. Ini saya mendapat ilmu daripada staff saya pada start. Kami video call dan dia ajak saya satu persatu. Saya malangnya saya tidak dapat step yang sempurna kerana saya fokus dengan kerja, so saya hanya dapat sikit saja. Okay, ni saya membuat penukaran SD warna 9 light. Okay, ini yang saya kata, lepas kalau bocor dia tajam, kita menggunakan
menggunakan penyempit saja selama 4 jam. Okey. Ini adalah hasil sale pada bulan 3, di mana tarikh last saya kerja iaitu pada 17 bulan 3 2020, di mana ini last sale lah untuk sebelum kedai ditutup kerana kes COVID-19. Okey. Okey, ini adalah minggu pertama saya bekerja. Okey. 2 3. Okey. Ini pun ada dalam report. Apa yang saya tulis ni adalah sama seperti yang tertera dalam report. Okey. Semua je ada cop saja. Okey. Okey, sampai situ saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.